Assalamualaikum. Welcome back to Borak Celebrity, podcast nombor 1 di Sinar. Yes. Claim sendiri Of course kita nak kena claim sendiri. Kalau kita tak angkat bakul sendiri, siapa nak angkat? Macam gitu kita up lagi lah podcast nombor 1 di Astro. Ya, dan juga podcast yang mengumpulkan paling ramai legend di Malaysia. Macam biasalah, bersama saya Falik dan juga partner saya ni Dina Nazir. Health self-claim. Perlahan. Self-claim. Okey lah. Kiranya minggu ni Dina Ya. kita bawakan seorang lagi kiranya legend. Oh my goodness. Bila kita cerita pasal nama dia, kita sebut nama dia, kita cerita pasal hasil kerja dia, tak ada orang boleh sangkal kualiti kerjanya. Betul. Dan dia antara nama yang cukup besar dalam industri Malaysia. Saya nervous. Cerita sebab serius. aura dia Ni Dina, cerita serius berlakon mantap. Kan. Cerita hantu pun boleh buat. Kan. Cerita kelakor pun orang kata boleh. Tak ada masalah. Menangis 3 saat boleh keluar air mata. Kenalkan terus lah Dina. Kita ada Lisa Wati. Sangat anggun, sangat bergaya kakak. Alhamdulillah. Kakak sihat? Sihat. Sebenarnya terkejut. Kenapa? Ada rekod. Ada kan rekod. radio suara je. So I macam selekeh macam ni je. Tak ada kalau ni lah selekeh. Tak. Halah. Kak. Saya rasa macam maintainnya Kak. Dari dulu saya tengok Kak zaman-zaman. Saya tengok yang mula-mula lah, Lisdawati ni KL menjerit Kak. Allah. Kiranya sekarang ni pun orang kata masih maintain lagi. Walaupun orang kata dah ada anak berharap pinak cucu. Dah ada cucu. Alhamdulillah. 3 dah. Alhamdulillah. Allah. 3 cucu. Nenek macam ni. Ni macam ni ke nenek? No, nenek. Cik Yang. Cik Yang. Lain. Cik Glamour. Cik Glamour Cik Yang. Habis atuknya Cik panggil Yang. apa? 1. 1, 2, 3, 4, 5. Bukan 1, 2, 3, 4, 5 WAN. Kenapa one. 1 Kak Lagi 9 je. Sebab dia tak nak tok tu. 1 Oh. cukup dia kata. Abang pun denial juga abang. Senang Cik Yang. Cik Okey. Yang. Dan kalau kita tengok balik KL menjerit, waktu itu, kalau kita tengok sekarang, kita fast forward 20 tahun lebih. 20 betul. tahun lebih. Ada. Sama orangnya seperti yang anda tengok kat KL menjerit. Apa rahsia seorang Izzawati jaga kesihatan, kecantikan semua tu? Saya memang seorang yang tak suka make up. Macam mana nampak sekarang ni, macam ni lah. Sebab saya masa make up tu saya tak ada. Yelah kan anak nak minta itu, minta ini. Kan. Kalau siapa nak make upkan saya beritahu. Jangan lebih 1 jam. Kalau pergi award ke apa event, Saya akan cari make up artist yang boleh make up laju. Saya tak boleh lama tu. Kalau tak lama cari untuk sandar saya nak tidur. Saya tak boleh. Faham. Macam Dina perlukan lebih sejam. Lain pula. Kau nak cakap aku banyak construction ke nak kena buat? Sebab memang tak kot. Sebab saya kenal make up pun agak lambat. Okey. Kan zaman sekolah memang tak, zaman kerja pun tak. Nak start jadi dalam bidang ni baru start belajar. I start bidang ni umur 19-20 tahun. Okey. Masa tu baru nak belajar. Pergi casting pun diorang siap sound. Boleh tak kalau you datang you make up? Saya macam okey, baru pergi cari bedak. Macam tu. Saya lambat sangat. Bila senang kata bila terpaksa lah. Bila terpaksa baru belajar. So sampai sekarang pun rasa macam terpaksa. Sebenarnya. Okey, Dina, berbalik kepada cerita KL menjerit tu. KL menjerit tu Kak Sekarang ni pun nampak macam datang tadi naik motor Kak Allah, terpaksa juga. Tak tahu pula yang Kak Lizda ni, Cik Ya kita ni bawa motor. Cik Ya. Cik Ya. Cik Yang. Makcik sayang. Makcik tau. Makcik sayang. Jadi pendekkan jadi Cik Yang. Cik Yang ni rider juga you. Okay, saya peminat Era Fazira. Okey. Zaman sekolah dulu jadi polis tak boleh. Jadi tengok polis trafik macam wow, jadi polis trafik pun tak boleh juga. So berangan bawa motor je lah. So, bila nampak polis trafik bawa motor je, wow. Okay, one day aku bawa motor. So habis sekolah itu ambil lesen. Kebetulan masa tu top pula cerita Sembilu Era Fazira bawa motor. Dengan Awi tu. Kan terjatuh cinta pula. Best lah. Tu bila moments tu I buat lah. Maknanya I ambil lesen sampai I pakai motor. Motor first motor I TZM masa tu. Uish.
Tahu tak Dina? Motor tu selalu yang ada clutch. Ya, motor TZM tu lah. Sebab dia ada simbolik untuk nanti nak bawa motor besar. Jadi motor TZM tu macam dia punya pra dia kan. So kita training lah. So terus ambil lesen motor clutch. Sebab kita tak boleh nak pinjam motor orang semua. My family tak ada, semua tak ada. So memang I nekat lah. So bila dah buat tu, ambil motor TCM, so I pun try untuk menjadi, tapi tak adalah bercampur dengan budak-budak motor, tak ada. Sebab my mum pun dia macam senior kan masa tu. So macam so ikut peraturan lah. So bawa sampai I kenal Era. So tiba-tiba I tak sangka I jadi model dan juga terus jadi artis. Benda tu macam dia link macam itu macam Allah susun cantik kan. Alhamdulillah. So first job dalam industri selain pada model, I jadi pengacara untuk Eksplorasi M Astro. Eksplorasi mengajar dulu. Tiga season dapat masa tu. 13. Saya dikenali sebagai pembawa motor. Kemudian baru pergi casting KL Menjerit. Cerita dia link dia. Cerita dia macam tu. Jadi kiranya pasal motor tu dapat hosting juga. Ya, dapat hosting. Sebab masa tu saya taklah pandai sangat. Memang tak pandai lah. Memang campak skrip lah. Kena campak skrip lah. Pengacara tu lah. Kan? Saya lah tu kan. Tapi oleh kerana masa itu calon-calon yang lain tidak ada lesen. Boleh bawa motor tapi tidak ada lesen. Jadi orang tak dapat risiko. Oleh kerana saya ada lesen, besar lesen tu. Saya terpilih automatik sebab ada lesen. Kan. Director masa tu Haji Syam. Yang produce untuk sepatu kan. So itulah saya bermula dari situ. Kemudian dah ada tempat kat Astro. So Astro kata try lah pergi casting untuk KL Menjerit. So saya pun pergi. Alhamdulillah rezeki. Bermulalah saya sebagai seorang pelakon. Lepas tu melekat sampai sekarang. Jadi kira KL Menjerit tu memang first acting gig lah. Itu memang lakonan yang pertama. Sebelum tu pengacaraan dan model. Dan modeling. Tapi yang paling penting yang mungkin tak ramai orang tahu, semua ni bermula sebab motor. Ya, sebenarnya sebab motor. Saya tadi mula-mula Dina masuk je nampak Kak Lisdah dari jauh bawa helmet full face. Bila pula Kak Lisdah ni bawa motor? Sebab kita tengok media sosial dia tak adalah pula tunjuk. Dia dikenali sebagai seorang yang sangat lembut. Sangat ladylike. Soft spoken. Mak-mak punya style. Kalau marah anak tahu tak macam ni Dina? Janganlah buat macam itu. Mak-mak jenis macam itu. Tak bolehlah panjat-panjat. Contohlah marah cucu macam itu. Itu katanya lah kan. Katanya yang sebenar-benarnya tak tahulah kan. Lebih kurang sikit je. Sikit je. Takut nampak. Tapi wow, ini adalah pertama kali yang Dina dengar disebabkan oleh minat kepada satu hobi sebenarnya. Kenderaan. Betul. Itu membuka jalan kerjaya sampai sekarang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi sampai sekarang orang tetap tak boleh terima bawa motor tu. Sama. Pasal tu dia pertikaikan tadi. Sebab itu karakter selalu bagi I watak-watak macam tu. Macam nangis-nangis kan. Jiwa memberontak ni. Padahal she rider She rider. Tapi kira senang lah Kak lepas dengan orang tua dulu nak bawa motor besar ni semua. Maksudnya mak ayah bagilah. Yang betul-betul support dan doakan I my mum. My mum bawa pergi kedai motor. Jom kita beli motor kata. My mum sporty. Sportynya. Kalau I lah cakap dengan my mum, Ana nak bawa motor tak payah. Aku katuk kau nanti. Tapi terbalik. Bila I kahwin, Fauzi kata tak payahlah motor tu. Alah, abang kan stuntman. Takkanlah tak boleh abang berlakon terbalik, lompat-lompat semua tak apa pula. Jadi sebenarnya kat situ I percaya dalam kehidupan kita ni ada ujian-ujian. So ada sebab kenapa dia tak bagi kan. So I kata jangan cakap tak bagi. I kata so I akan balancekan waktu tertentu je. Kurangkanlah. I akan macam waktu tertentu je. Kata okay, maknanya bukan lagi hobi macam dulu. Tapi I kata janganlah orang kata potong terus minat tu. Tak boleh lah. Sebab memang dia kenal saya, memang rider kan. So I simpan. I kata tak apa, anak kecil lagi. I simpan. So sekarang ni kalau nak bawa pun waktu tertentu lah. Tiba-tiba alamak kena di 3 tempat. Macam hari ni kan. Pergi Bangi atau hantar Penyawati tu datang sini balik. Lepas tu nak gesa ada appointment lagi depan ni pukul 3. Patutlah. Susah sampai. Cuma jangan hujan je. Amin kita doakan amin. InsyaAllah Kak. Ini okey. Lepas tu kita dah melangkah masuk ke filem. Filem adalah medium pertama dari segi lakonan. Lepas tu Kak pernah buat teater?
ada rezeki dapat offer. Okey. Dah training selama sebulan bersama dengan Safura dan juga Liza Hanim. Ui. Tahu-tahu tak dapat diteruskan, memang tak ada. Allah Akbar. Dengan Liza Hanim dengan Safura tu. Semua pakat macam tak apa, kita stop dulu. Kalau tak ada payment, kita jangan teruskan. So kita orang training sebulan dah ni. Dah training pun. Sebulan. So saya masa tu takut pun dia, sebab yelah saya cari makan dalam bidang ni. Banyak benda nak kena bayar tu. So kalau benda sangkut-sangkut macam ni, saya jadi takut. So kita dah habiskan komitmen kat sini, terpaksa buang, tolak tawaran lain. So bahaya ni. Lepas tu saya jadi takut nak terima tawaran tu. So saya berlakon lah. Cuma dapatlah pengalaman latihan tu bersama dengan I rasa kira pelakon teater hebat lah, Kak Safura masa tu, Liza Hanim kan. Ya Allah, pasal Dina tengok, Dina buat research semua. Filem memang banyak, lepas tu drama memang banyak. Tapi tak pernah tengok kakak beraksi di atas pentas secara live. Teater lah. Teater lah. Memang Pernah dapat tawaran, pernah latihan sebulan. Lepas tu berkubur. Berkubur terus. Okey, ni luar konteks sikit lah Kak. Daripada orang kata bidang seni, kerjaya lah. Saya ada perasaan yang ingin tahulah Kak. Wow. Nampak? Kita punya mukadimah. Saya kalau Falik ingin tahu, saya nervous. Saya sandar dulu. Benda ni simple je Kak. Macam yelah, kita tengok Wikipedia, nama akak Nisdawati Nazarudin. Betul. Kenapa jadi Lisdawati pula Kak? Biar saya ada dua karakter. Oh. Okey. Bila kat rumah saya jadi Nisdawati, so sedari sikit. Dekat bila keluar bekerja Lisdawati. Saya jadi Lisdawati lah. So dia macam okey kan, kita ada tahu. So benda ni pun kita dah bincangkan dengan husband. So dekat set pun kita okey boleh bekerja sama. Kita boleh buat satu set sama kita. So macam katalah kita pergi satu lokasi yang sama, tapi call time beza sikit. Tapi oleh kerana kadang dia lambat kan, abang pergi sendirilah. Kan. So kita tahu kerja. Bila sampai set, kita bawa lah kita punya tu professional. Tapi tetap kita tahu lah kita suami isteri kan. Itu je. Dan sebenarnya ada cerita, tapi tak cerita lah. Pasal kita tahu masa Dina sekolah rasanya, masa tu transition daripada nama Nisdawati ke Lisdawati. Itu di mata umum sebenarnya. Tapi dia tak ingat sebab tu. Tak payah cerita lah. Kak cakap dia tak payah cerita lah. Panjang pula nanti. Tak apa, kita sejam je. Saya punya anggapan pula macam ni tersalah tulis nama ni, huruf tertukar. Sebenarnya sebab masa sikit lah, ada campur tangan beberapa artis senior. Dia kata satu nama je, apa kata jadikan dua. Lepas tu macam lalas dia pernah nak jadi Lisdawati. So macam Lala macam jadi macam susah kan. Lekat je Lisdawati, sama juga. Kan. Tapi pasal tak apa, sebab dia macam nama tu memang dah panjang. Ada 4 suku kata Lisdawati. Dia kalau nama macam Falik, kena tambah. Okay. Saya tambah nanti. Tapi okey je sebab everybody pun dah tahu, dah sinonim dengan Lisdawati. So I kekal je lah benda tu. Okay. Di awal akak sebagai seorang pelakon, mesti ada orang yang tunjuk ajar, yang ada berikan nasihat. Siapa antara orangnya? Ini ramai orang tak tahu sebenarnya. Saya punya first yang membau yang maknanya dialah orang yang ambil saya masukkan dalam modeling. Tiara Jekelina. Datin Tiara. Ya. Okay, ni kita tak tahu langsung. Memang tak tahu. Ramai orang tak tahu. Okay. Sebab saya akan ingat momen-momen macam mana saya first masuk. Dia kalau bukan kerana seseorang tu yang membawa, mungkin kita tak ada peluang dalam bidang ni. Memanglah Allah dah takdirkan kita mungkin sebagai pelakon. Tapi siapa yang memperkenalkan tu, siapa yang membuka jalan tu, kita pergi casting ke, pergi interview ke. Yang first saya masuk daripada fotografer, bawa saya dalam jadi model motosikal masa tu. Dari situ 10 on 10 Tiara Jekelina nampak dia dengan Khairul Anwar. Nampak. So dia panggil. Masa Khairul Anwar jadi director untuk Spanajaya. So saya jadilah guest dalam tu sekejap. Walaupun saya tak pandai berlakon kan. Lepas tu saya jadi model masa tu. So dia kata why not kita try dia. So masa dia try tu, so Tiara Jekelina kata okay, kita try, tak apa. Dalam masa try tu, why not you pergi casting production My Sister. So dia ada adik
yang production. Okay. So saya pergi sana, bermulalah saya punya kehidupan sebagai seorang model. Okay. Masa tu banyak tawaran. Tiara yang perkenalkan. So dia yang bawa. So saya akan ingatlah nama dia. Kalau bukan dia, kenalkan pada adik dia. Adik dia tak bagi saya job sebagai model. So macam orang pun tak tahulah saya dalam industri. Itu Allah dah susun cantik kan. So cantik daripada motor, jadi cover motosikal, production nampak. Orang ternampak. So dipanggil, so dia bawa production. Terus jalan sini jalan sini. So saya ikut je. Alhamdulillah. Kiranya macam kerjaya ataupun kerja kakak tak adalah kata macam aku plan aku nak buat ni. Tiba-tiba. Tak ada, follow the flow. Allah macam ketemukan dengan saya. Alhamdulillah, orang yang baik yang so saya akan ingat. Perjalanan saya ingat sampai sekarang. Of course saya tak lupa kan. Yelah, betul sebab kalau tak macam ada je, macam saya pun ada beberapa pelakon yang saya bawa. Susah sangat kau boleh berlakon ni. Tak perkenalkan dengan Lala meletup dah sekarang popular. Lebih popular daripada I. Kan? So macam bangga kan? Kan macam wow, dia ni dulu kat sini aku ambil dia, bawa perkenalkan orang ni. So macam wow, alhamdulillah. Ada juga, adalah few pelakon memang diorang pun ada dah menang award kan, budak kecil bawa. So macam itulah. Kadang-kadang benda ni kita tak tahu rezeki orang kan. Tapi kadang-kadang itu pun gerakan daripada Allah juga. Allah gerakkan hati kita untuk bawa dia masuk. Ramai nak masuk, tapi kita pun tak adalah nak. Kita pun cari job juga. Kak boleh tak? Kak panggil lah, kita nak jadi pelakon. Kau salah orang ni, kau kena pergi production ataupun pergi producer. Nak dapat job, bukan pergi pelakon. Yelah, kadang tu takut juga Kak. Recommend kan, tiba-tiba kau buat hal. Itu ceritanya. Tapi itulah sebenarnya Allah dah susun. Cantik. Kebetulan memang dia orang pun ada package, ada bakat. So cantik. Itu rezeki dia orang. Alhamdulillah. Tapi kadang macam seorang wanita ni gerak hati dia kuat tau. Dia kalau orang tu kadang-kadang dia tak tahu dia berbakat pun, bila kita tengok dia macam dia ni ada something kan. Ya, betul. Insting mak-mak lah tu. Kan, betul. Mak-mak tahu bila anak-anak buat salah, nak balik rumah tu, kau buat apa tadi? Padahal kita dah diam ni. Macam mana aku insting mak-mak, aku insting makcik lah. Isteri saya macam tu sekarang. Dah mak-mak kan. Dia dapat bau. Apa yang saya buat, dapat bau. Jadi terpaksalah jujur. Dah, cerita pasal mak-mak lah. Cerita pasal mak-mak. Boleh. Sebab akak ada anak yang berada dalam industri sekarang. Ya. Dan macam mana perjalanan sebagai seorang ibu yang nampak generasi yang seterusnya mewarnai industri kita. Okey, kalau bercakap tentang kita punya generasi dalam industri, ada benda ni bagi saya tuah masing-masing. Sebab ada mak ayah dalam industri atau mak dalam industri atau ayah dalam industri yang meletup-letup. Dapatkan anak macam biasa saja. Faham kan? Biasa. Ada yang mak ayah biasa-biasa. Sekali naik anak pun meletup-letup kan. So benda ni bukannya mak bapak meletup, anak pun akan meletup. I don't think so. Dia mesti ada macam dia punya tangga-tangga dia kan. Jadi macam saya dalam industri, abang dalam industri, yang masuk dalam industri anak nombor 2 Faris. Tapi masuk mula-mula okey, tapi lepas tu tiba-tiba jadi suam. Kan, so I bagi tahu. So kita bagi kata semangat lah. Ada orang cakap lah bertanding, tiba-tiba dia hilang 10 tahun. Lalu muncul balik. I bagilah contoh. Tengok orang ni. Dia juara, hilang 10 tahun. Abang dah 10 tahun belum kan? Okey, sabar dulu. bagi dia semangat supaya dia tak ni kan. Abang ada bakat tapi tak apa. Mungkin Allah tak izinkan lagi. Bukan sekarang. Abang buat usaha lagi. Mungkin dalam benda lain kita tak tahu kan. Ada orang muncul sebagai penyanyi, tahu-tahu meletup sebagai pelakon. Akasha lah tu. Kan? Kasha, Aiman. Dia, kita tahu dia penyanyi juara mulanya. Tiba-tiba penyanyi dah tak nampak pelakon pula. Tiba-tiba meletup. Kan bagus. So kita tak tahu benda tu. Apa pun kita terus ke depan. Kita nak plan sangat pun, sebab saya seorang yang tak boleh nak plan sangat. Sebab saya percaya Allah dah plankan untuk kita. Betul. Sebaik-baik kita follow perancang. je. Yes, betul. Kita follow the flow. Betul. Pengalaman peribadi. Tapi macam akak yang Dina kagumi, akak dengan abang juga, anak punya kerjaya biar dia yang lakar sendiri. Ya, betul. I tak nak macam I bawa sikit-sikit nak bawa kan. For me is kita tak tahu bakat dia setakat mana. So
I percaya dia ada dia punya jalan. Kita cuma bagi sokongan, doa macam tu. Itu yang terbaik. Walaupun orang kata apa, bidang samalah dalam industri yang sama. Cumanya cabang tu berlainan lah. Macam mak ayahnya pelakon, anak dia menyanyi. Dia tak macam Akak memang dah nampak benda tu dah lama ke dekat Faris tu ataupun memang dia daripada kecil memang dah suka nyanyi dah. Faham. Dia dah bernasyid-nasyid dah, nyanyi dah, memang dah tahu, memang dia dah nampak dia memang nak jadi penyanyi. So teruskanlah. Cuma itulah rezeki tak tahu kan. Yalah. Saya kata sabar dulu. Cumanya Dina, abang je lah. Tiba-tiba menyanyi. Kan. Bapaknya. Bapaknya tu sebenarnya sebab dia daripada sekolah memang suka macam teater, seni ni semua. Okey. Jadi bakat sikit-sikit tu ada. Kalau ikutkan daripada ganas-ganas dia, sebenarnya pelawak. Sebenarnya kalau tanya saya, abang ni lawak boleh tahan, kenapa abang tak masuk Raja Lawak ni? Lawak kan? Dia kata tu lah, orang tak panggil, tak apalah dia kata. Kalau dia duduk dengan Nabil, dia pernah syuting sekali dengan Nabil kan. Nabil sampai terkejut-terkejut tengok lawak dia. Dia macam, kenapa abang? So for me is macam orang nampak sebenarnya kadang-kadang muka gangster ni dia ada dia ada lawak yang tersembunyi tu kan. Muka je lawak, kita tak tahu kan. Awi tengok. Dia punya muka betul-betul kan. Dia punya lawak juga Awi ni kan. So contoh macam tu lah. Betul. Tapi macam mana pun saya terkejut bila tengok dia masuk bertanding menyanyi. Dia masuk bertanding menyanyi. Saya pergilah pertandingan tu, support lah kawan saya. Tiba-tiba nyanyi okey, part menari tu. Kalau ada menari, macam nak bergaduh pula. Tapi dulu pernah kan sehati berdansa. Betul lah. Masa tu dah tak nak dah. I kata I tak boleh nak pujuk dia. I kata tengok Resro, why not you all sendiri pujuk dia. Macam mana apa benda entah dia kata jampi bagi abang. Abang kata okey. Rupanya abang kata dia okey sebab dia takut komen-komen yang menyakitkan hati. Takut nanti kat situ bertumbuk. Faham. Kita nak reply So sekali masa, kalau perasan kan, masa Sehati Berdansa yang kedua tu, komen-komen semua yang agak sederhana kan, terjaga. Dia dah ugut awal tu. Sebab dia kata macam ni. Tapi I setujulah kata abang. Sebab yang bertanding tu artis. Artis memang dah ada dia punya bakat tersendiri. So kita menguji nasib bakat untuk menari. So janganlah komen kita bukan penari profesional. Bila kau bagi kata-kata yang down, so kau memalukan kita sebab kita kan memang ada artis, kita bukan orang biasa. Betul. So benda tu abang kata jagalah. Kita bukan amatur. So better komen yang agak boleh diterima lah. So agak tu yang komen kedua okey, masuk season ketiga pun okey juga kan. Alhamdulillah. Kira kakak dah setuju dulu masa Sehati Berdansa tu. Sebab I rasa macam ni, I memang minat. Lepas tu I kata, bang kalau kita pergi belajar kena bayar. Ini diorang bayar. Diorang bayar cikgu, bayar kita lagi. So masuklah je. I kata bila lagi nak melepaskan benda tu. So masa tu sebab minat I terkumpul sejak sekolah. Mak tak bagi. Mak tak bagi. Bila kahwin dapat pulun, kata masa tu pulun. Bila dah pulun, lepas tu terus hilang. Bila orang suruh buat sekarang, dah jadi keras dah. Tak tahu macam mana dulu menari. Tak apa, nasihat kepada Faris tadi apa? Kadang-kadang bila 10 tahun tu baru buat comeback dalam bidang tarian, mana tahu. Ya, betul. Benda macam tu lah. Kak, anak-anak yang masuk industri cuma Faris je ke ataupun lagi 3 tu ikut juga? Faris, okey. Pernah tanya. Yang nombor 3 tu dia sebagai influencer. Okey. Influencer. Model social media dia banyaklah iklan-iklan kan. Review. Review produk semua. Dia agak okey lah. So dia jalan sendiri. Pun dah dikahwinkan. Jalan sendiri. Selesai masalah. Sekarang tinggal yang bongsu. Betul 4 anak saya kat rumah lah sekarang 5 orang. So yang ini dia minat. Bila I kata minat tu setakat mana? Sebab bidang ni tak boleh minat. Kalau minat lebih baik kau minat memancing ke, minat kan. So bidang ni adalah kerjaya. Dia tak boleh kata minat. Masuk bidang ni bukan minat. Minat itu hanya sekadar minat, tapi kau kena ada effort yang lebih. Maksudnya kena cari lagi apa benda. Sebab nak masuk bidang ni dia challenge dia banyak kan. Betul. So you tak boleh terhad. You nak masuk saya nak menyanyi je. Nak try je. Tak boleh. Dia kalau nak kerja adalah kerjaya kena ni. Kalau tak payah pergi cari kerja lain. Pergi cari kerja tetap yang basic memang dah tetap bulan-bulan. Lebih penjamin. Kan? Kalau tak jangan. Itu I cakap dengan anak ni, so dia pun tak sedia, tak apalah. Okey. So anak I nombor 4 orang ni yang menunjukkan minat dalam bidang ni, anak nombor 2. Okey, Faris lah. Tak.
Yang anak kandung. Okey. Anak kandung. Nombor 2 juga, perempuan. Saya kata, sejauh mana minat? Minat lah, dia kata. Minat apa? Berlakon, kata dia. Ya, Syah. Minat berlakon. Okey. Boleh tak kalau mama kata habiskan belajar, masa tu you fikir sama ada masih minat ataupun tidak. Sebab sekarang terganggu belajar. Okey, dia kata. Umur dia berapa kakak? Sekarang dah 14, nak masuk 15. Kan? Okey. Tapi bila tanya balik sekarang, minat? Entah. Gitu. Sebab dia pun dah belajar agama kan. Yalah. So, dia tengok macam mana perjalanan. So, mama tak ada halangan. Mama tak kata sokong dan mama kata tak. So, ikut macam mama macam cakap, habiskan belajar baru you tahu apa nak buat. Macam dulu saya tak pernah terfikir jadi artis. Kalau tanya saya mungkin jadi cikgu ke, jadi coach ke, sebab saya sport kan. So benda tu jauh daripada apa yang saya fikir. So sebenarnya kita boleh angan-angan tapi tak boleh tetapkan. Allah kan tentukan perjalanan tu kan. Kita belajar ni jadi lain, belajar je lain. Ke laut jadi first time tau dia dah dengar nasihat. Apa kita dia? Boleh angan-angan tapi ada tapi. Ya, berapa ramai pelajar kita yang belajar kos kemudian tak kerja kos dia. Betul, setuju. So untuk apa? Kat situ bagi saya buang masa. Ya, buang masa. So why not pada awal apa you minat, you score kat situ. So I sebagai mak ayah, I tak nak buat macam tu. I kata okay, minat apa, tapi I kata ambil basic. Basicnya apa? Okay, you kena pas bahagian agama sini. Lepas tu nak jadi apa, ikut jalan. I tak ada nak tetapkan you kena jadi. Tak ada. Contohnya sebelah ni lah Kak, ni Dina ni masuk pertandingan nyanyian, sekarang jadi penyampai radio. Apa dia buat tah? Kenapa? You tak tanya diploma I apa? Degree I apa? Lagi tak ada kena-mengena. Itu. Dengar tu kan? Lain. Degree filem. Filem. Tapi tak apa, benda tu dekat-dekat. Betul lah. Masih banyak cabang yang lain lah. Ya, betul. Tapi satu nasihat yang macam ibu-ibu semua boleh terapkan, jangan halang minat anak tu. Ya, jangan. Sebab apa? Bila kita membantu untuk apa orang kata, bantu untuk dia grow minat dia, sebenarnya lebih baik. Sebab memang kita kadang tak nak benda tu jadi. Dia akan tahu. Yang penting kita ajar dia basic apa yang baik, apa yang tidak. Itu lebih baik. Betul. Sebab nanti sampai satu masa dia semua pekerjaan akan ada impact baik buruk. Betul. So bagi dia fikir. Betul. Kalau kita fikir untuk dia, kita boleh fikir sekarang. Esok lusa kalau kita siapa nak fikir tu dia kan. Alah dia fikir kumpul, mama nak buat macam mana ni mama, dah susah kan. So kita bagi dia berfikir apa yang elok, yang tidak. Jadi perjalanan lain kita serahkan kepada Allah. Allah dah tentukan dah perjalanan setiap hamba dia. Betul. Itu lebih baik kan. Betul. Faham. Ini satu sisi yang saya tak pernah nampak. Saya rasa macam kena ceramah dengan mak-mak. Itu juga di satu sisi yang saya tak pernah nampak. Sebab selama ni saya kena kat Lizawati, dia lembut. Tapi rupa-rupanya dia ganas tau. Ragat lah. Tegas. I tegas lah kat situ. Kalau kat rumah siapa lagi tegas Kak? Baru nak tanya. Akak ke abang? Dua-dua ada. Abang dia garang dia, kalau keluar dia raw, tapi dia cuba jadi cuba jadi penyayang. I kata kita tukar. Bagi I yang tegas. Sebab abang punya tegas tu nanti terlampau tegas. I pula takut kan. Keluar yang dalam filem punya kan. Kalau dengar bila dia pandang je, okey bang, tak apa. Abang marah. I cover dulu. Lepas tu abang kata, okey dah, jom anak-anak kita. Abang. So I tak bagi dia. I tak bagi anak-anak takut dengan dia. I tak nak. I kata abang kalau nak marah ke apa, abang cool. Sabar. Bagi saya. Sebab mak I percaya kalau garang macam mana pun anak tetap mama. Lalas kan garang. Macam mama. Lalas. Dia akan dah balik. Mak garang macam mana pun tetap mencari. Yalah, betul. Lapor cik mak juga. Kan. So ayah tak payah. Ayah penyayang je. So anak-anak manjing ayah. Dia jadilah best friend kat situ. Ada dia best kat situ kan. So I cubalah, sebab kita mak anak kecil lagi nak cakap banyak pun takut. Anak daripada kecil 5 tahun. Kan jauh lagi perjalanan kan. So apa yang kita tengok kat luar yang berlaku, cepat-cepat I bagi tahu anak, okey, benda ni tengah hot sekarang ni. So anak-anak kena peka, janganlah buat macam ni. Kita nak, kalau boleh biarlah rujuk pada mak ayah.
kita try untuk memenangi hati korang. Korang suka apa? So kita akan beritahu kenapa tak boleh. So mak ayah kena banyak berborak dengan anak sebenarnya. Kan? Supaya bonding tu cantik. Betul. Dan itu, anak pun selesa. Ya, betul. Sebab itulah anak-anak semua nak kat rumah je. Tak nak keluar. Susah juga macam itu. Best lah. Kan? Yalah, berkawan lah sikit. Kan? Kita tahu kat mana, anak kita kat mana, makan ke tidak semua. Kalau kawan-kawan pun I akan tanya, pergi mana tu? I nak pergi jumpa mak ayah orang tu. Mak dia ni macam anak kat sini lah. I kena. Kalau boleh anak-anak panggil lah kawan-kawan lepak rumah kita je. Kalau I Okey. kan I itu macam okey. tu kan. I suka. Macam saya tak apalah kot. Janganlah kena-kena dengan mak dia. Daripada merewang pergi shopping mall semua, kita tahu apa anak kita buat kan. Jadi pening. I takut. Betul. Okay. Kalau macam sekarang ni, mungkin ini adalah satu isu yang agak merisaukan. Lagi-lagi kalau ibu ayah dua-dua dalam industri hiburan, dua-dua ibu ayah dikenali orang. Anak tu, kan? Anak punya kadang-kadang, okay, untuk orang biasa, bila anak silap langkah ke apa pun, dia yang tahu kat situ saja. Tapi bila sekarang ni macam-macam isu yang timbul tentang silap langkah seorang anak kepada selebriti. So okay, macam kita pun tak boleh nak judge seseorang tu kan. Tapi benda tu I ambil sebagai iktibar untuk diri I. Hari-hari kau boleh cakap dengan anak I. Biarlah nak menanah telinga dia pun tak apa. Okay, buat apa? Hari-hari akan tanya, buat apa kat mana. I tak akan lepaskan anak keluar. Jangan kata anak tiri I nak keluar pun I tak bagi. Mama ada outing ni. Outing siapa? Ni semua kawan-kawan perempuan semua. Percaya ke? Baik ke? Seriously boleh tanya anak tiri I. Tak bagi Kalau dia kalau tak cakap ayah, cakap dengan ayah dia, bang, dia nak keluar dengan kau. Jangan bagi. Tak bagi. Macam mana I dulu mak I tak bagi keluar, macam tu I buat. Tak bagi. Rupanya dah kau team Saya dulu selalu kena macam tu. Tak, sebab macam ni. Dia macam ni. Kita boleh percaya anak kita dengan kawan-kawan, boleh Tapi betul ke? Tempat tu selamat ke? Okey ke? Tak ada orang lain ke? Apalagi sekarang ni sosial media, diorang ada telefon masing-masing. Betul. Dia berkawan dengan siapa? Tak boleh lock. Buka sekarang mak nak tengok. Mama nak tengok. I check. Kalau kata Islam kata tak boleh selongkar. Kita berhak nak tentukan. Betul. Kalau dah kahwin, okey, I tak campur. Okey. Selagi belum kahwin, I rasa anak perempuan adalah hak mak bapak. Betul. Kita kena tahu kat bilik dia buat apa, dalam telefon dia buat apa, dia berkawan dengan siapa semua. Itu tanggungjawab kita. Betul. I hari-hari I akan pantau benda tu. Betul. Sebab my mum macam tu. Akak bukan marah kita orang Kan? So macam sebab itu anak-anak semua kahwin awal. Kan? Nak pergi sana tak boleh. Yelah. Sana tak boleh, sini tak boleh. Suami aku Susah bagi 23 kahwin dah. Alhamdulillah. Kahwin je lah. So biar suami jaga. Tak pening mana. Betul. Agaknya kalau 20 tahun nak kahwin, kita bagi kahwin. Kalau rasa dah habis belajar nak kahwin, okey, kenalkan siapa. So kita akan beritahu. Kita nak kenal family dia semua. For me itu lebih penting. Betul. So kalau pesan saya kepada mak-mak, sentiasa tanya anak tu pergi mana. Mak saya selalu jangan lepas anak tu depan mata. Dia tak boleh menginap tempat lain tanpa pengawasan kita. Setuju. Sebab sekarang takut. Betul, setuju. Media sosial ni kat bahaya. Ya, walaupun cakap anak I tahu. Walaupun korang belajar sekolah agama, mama tak percaya. Kepada dia tu. I cakap. Jangan mama percaya anak mama, tapi tetap ada perkataan tak percaya. Berkawan dengan siapa semua, jangan nanti kawan-kawan you all video call tak pakai tudung ni semua, ada siapa tengok tak? Tak ada, kawan-kawan dalam bilik je. Jangan rekod jangan macam tu. Orang lain nampak I cakap. Sebab benda ni pernah ada isu. Betul. Kan? Kawan-kawan kat tudung, so nanti abang dia nampak, pakcik dia nampak, kau confident ke? Jangan macam tu. Mama tak tangguh dosa buku sendiri sekarang dah semua dah balik kan. Cakap. Betul. Cakap buku semua. Cakap lah. Kita pesan lah. Selagi boleh pesan. Kita tak tahu esok lusa tiba-tiba kerengek. Kan? Mama tak ada nasihat lagi dah. Itu. Sementara ada ni kak. Kena nasihat betul. Tapi tak tahulah bagi individu terus terang saya cakap. Saya sekarang ni saya dah belajar cakap dengan anak saya, esok lusa mama mati. I kena cakap. Sebab ni saya sedih.
I takut terkejut. Sekarang banyak kematian mengejut. Mak bapak, anak-anak tertinggal. So macam mana anak-anak tu nak membesar? Yang kecil, kakak boleh ke jaga adik yang kecil kalau mak tak ada nanti? Kalau mama pergi seorang tak apa, kalau mama pergi dengan bapa tiba-tiba. Benda tu jadi satu yang macam menakutkan tu I pesan dengan anak I sekarang. Fana, Aisyah, you 15, 14 tahun. Boleh ke jaga adik? Janganlah hantar rumah anak yatim. Mama akan usahakan bayar rumah ni sampai habis. Kalau apa berlaku, pergi cari makcik, pergi baca maksud adik-beradik I. Minta diorang jaga. Simpanan mama pakai, habiskan belajar. Jangan berpecah. Mama takut. Bila tengok macam-macam cerita sekarang kan, mak ayah tiba-tiba tertinggal anak beranak ayah terpiatu. Macam fobia. I pesan awal-awal, esok lusa mama meninggal macam mana? Kemaslah bilik belajar. Tak ada orang yang boleh terima orang pemalas, tak boleh. Bangun pagi kemas bilik, kemas rumah, pastikan bersih. Manusia yang paling malang dalam hidup pemalas. Tidak ada tempat orang pemalas kat dunia. I pesan dengan anak-anak I. Tidak pernah ada orang berjaya. Orang pemalas takkan berjaya. So itu I cakap. So pergi mana-mana orang suka. Kalau rajin orang suka. Kalau mama tak ada pun kau pergi mana-mana pun orang akan suka kalau kau rajin. Orang senang dengan kita. Kan tak emosi dah pula. Tapi betul. Itu adalah sesuatu yang merisaukan. Dina perasan macam kalau ibu dan ayah yang jenis memang faham apa yang sedang berlaku di dunia. Faham. Lagi yang aktif dengan social media. Jadi kita tahu kerisauan. Nasihat terus anak-anak. Jangan leka. Sosial media bagus, ada bagusnya, tapi nampak sama terus terapkan. Nampak isu terus terapkan. Nampak isu bincangkan terus dalam family. Bagi diorang okey, benda akan berlaku. Kan? Tengok Palestin apa yang berlaku. Tengok tak kesian ke? Bagi diorang tengok, bagi diorang belajar. Tengok diorang tak makan. Kalau korang ada situasi macam ni, korang nak makan apa? Boleh tak bertahan? Boleh, apa nak kena ambil apa? Macam tu. 9 tahun pun saya cakap anak lelaki tu sampai kebir-kebir melayu mata. Dah ready ke mama tak ada? Habis tu nak nakal dengan mama. Tak nak dengar cakap mama. Lah baby. Angguk je. Cakap kan. Tapi yelah kalau kita tak senang nak terapkan benda tu, nak sebut benda-benda tu dekat depan anak yang lagi masih kecil. Betul. lagi. Ya Allah, tak mudah. I terpaksa cakap. Saya husband kata, apa cakap yang macam tu? Saya kena cakap bang. Saya cakap, abang tak apalah, saya tak ada amalkan bila. Saya tak. I cakap macam tu. Saya tak boleh anak-anak saya cakap awal-awal. Aduh, bapak juga kena. Kan? Betul tak? I cakap I takut nanti kan. Kalau mama tak ada, nanti datang mati macam mana. Korang kena rajin. Rajin. Siapa suka kalau rajin? I cakap lah macam tu. Kan? Betul. Betul lah. Tiba-tiba ada plot tu. Dia memang dia ending dia walau macam mana pun nanti bapak je kena. Dia pergi mana pun dia nak. Sedih lah macam mana pergi ke situ ke sini. Tapi Fauzi bagus. Tak adalah kita mati sama dia kata. Tapi bapak akan macam itulah jawapannya. Bapak pandai lah jaga. Saya kata, okey ayang, I tunggu masa tu Kita sebelah-sebelah tau cakap. Kak, mungkinlah Kak boleh berkongsi sikit Kak. Tahun lepas Kak kiranya pengalaman menunaikan haji tu Kak. Macam mana Kak? Ya Allah. Perasaannya ketika itu, gambaran yang boleh diceritakan lah Kak. Itulah dia sebenarnya pengalaman individu tu kan tak sama. Mungkin ustaz yang bimbing tu dia dah beritahu awal apa yang perlu dijaga. So saya dah jaga pada awal dah. Dia kata jaga hati, jaga mulut, jaga mata, jaga pemikiran. Jangan fikir terlalu jauh. Apa yang nampak tu anggap macam selayang macam tu je. Kan. So kita akan berjumpa dengan macam-macam drama. Drama Samarinda ada, drama Lestari ada, drama Akasia ada, drama Petang ada, drama Minggu Ini ada. Semua ada. Betul, seriously. So bila nampak depan mata kan, macam I tak ada nafas, kita istighfar. Lepas tu kalau my mum nampak pun I pandang my mum macam, okey mak diam. Macam tu. So, kita tahu kan. So macam-macam perkara akan berlaku. Jadi benda tu sebenarnya adalah untuk kita sebenarnya.
Dan ambil benda tu bila ustaz bagi tahu, okey, kita punya dugaan akan dekat sini. Okey. So saya pun akan ingat lah. So bila macam saya ikut bukan swasta, saya ikut muasasah. Berbeza pula ujian dia. Kalau swasta tu masih orang kata selesa lah juga. VIP sikit lah. VIP sikit. Kalau tilam kita 2 kaki, dia dapatlah 3 kaki. Boleh lah bergolek-golek kan. Kalau kita tegak macam ni. Nak bergerak pun macam tu. Itu muasasah. So bila dah tahu macam tu, kita dah faham, okey, inilah suasana sebenar. So masa tu pula kita diajar, diberitahu oleh ustaz macam mana pengorbanan perjalanan zaman Rasulullah dulu. Masa tu kita ikutlah. Oh, macam ni punya rasa. Oh, saya mula-mula dengar bila ustaz bagi tahu masa zaman Nabi menunaikan haji, bukan 10,000, 100,000 lebih manusia semua buat haji untuk pertama kali tu. Kita lah berjuta-juta. Tapi di zaman Nabi tu, kalau lebih 100,000 orang, maksudnya ramai gila lah. Yalah, dah ramai lah. Dan bila ujian tu diberi, kita dengan beratur toiletnya 2 jam. Kita dengan banyak benda semua kena macam kesabaran yang sangat tinggi. Macam mana zaman dulu yang tak ada toilet? Betul lah. Cuacanya lagi. Nak ambil air semayangnya lagi semua. Kat situ saya berfikir, kesedihan tu datang macam, oh, begitu besarnya pengorbanan Rasulullah nak menyebarkan agama. So kita macam, oh, jangan berungut. Benda tu yang bila saya pergi haji tu, banyak benda yang menjadikan saya diam. So bila orang tanya, untuk saya kalau tanya sekarang, saya kata alhamdulillah perjalanan saya agak cantik. Dipermudahkan. Walaupun ada demam lah, batuk sana sikit kan. Sebelum balik tu, ya Allah tolonglah balik, aku tak nak demam, tak nak batuk, nak jumpa anak-anak, kesian kan, nak peluk-peluk orang. Alhamdulillah saya dapat. Alhamdulillah. Semua benda daripada awal saya pergi sampai habis, walaupun ada sedikit-sedikit, adalah ujian-ujian kan, tapi syukur alhamdulillah Allah jaga. Masa bila kita rasa Allah jaga tu, saya rasa macam Allah peluk saya. Semua orang akan rasa benda tu kan. Itulah momen tak boleh cakap macam. Yelah, nak cerita tu tak tahu nak cerita macam mana Kak. Happy ni macam mana Kak. Happy tu nak faham. Biasa bila balik, dasar saya banyak cakap tentang mati tu supaya anak-anak saya bersedia. Walaupun kalau boleh, ya Allah Tuhanku, sebelum kau nak ambil nyawa aku, memang saya minta bagi saya settle semua hutang ibadah saya, hutang saya, apa-apa yang ada semua bagi, supaya saya boleh pergi dengan tenang. Itu je. Yang lain tak fikir dah. Dia tak fikir lah yang lain dah. Saya follow je. Macam ni lah, macam kita job tak tentu kan. Kejap ada, kejap tak ada kan. Lepas balik tu, berehat juga tu dekat 5 bulan. Terfikir, aku balik haji ni, tak ada job ke? Macam mana ni? Dia ingatkan aku balik haji ni tak ada berlakon lagi ke? Risau. Tapi betul lah dia fikir macam tu. Yelah. Kita, saya belum buat pengumuman nak bersara lagi ni. Saya nak berlakon lagi. Macam makan. Banyak lagi nak ni kan. Alhamdulillah okey. Sebab semua tu Allah jagalah. Kan minta lah, ya Allah, bagilah watak-watak yang okey. Bagilah yang sesuai kan. Alhamdulillah semuanya okey. Tapi sebelum kita cerita pasal kerjaya projek terbaru ni, kita nak cerita sikit lah. Okey. Awak dapat informasi, awak dah korek-korek tadi Awak tahu saya ni macam mana kan. Kalau nak mengesan ni, dalam tangan, nak menyiasat, nak mengesan, nak apa semua, ni orangnya. Best partner in the world. Dia ada kaitan dengan motor Kak. Kiranya antara pencapaian yang boleh dibanggakan lah Kak, mengenai, yelah, kalau minat motor ni, semua minat motor. Betul? Setakat jalan-jalan, hujung minggu keluar ride dengan kawan. Jangan cakap pasal Hefni, tak baik. Hefni tu poyo lebih. Tak baik. Betul, dia konten lebih. Macam Kak Lisdawati ni, saya difahamkan Kak pernah buat rekod Kak Malaysia Book of Record. Pernah sekali. Tahun 2001. Pergi mana Kak? Buat apa? Saya join Kelab Bermotor Negeri Selangor untuk pusing Semenanjung Malaysia non-stop bawah 18 jam. Masa tu Semenanjung Malaysia 11 negeri, kita start persekutuan. masa tu berlepas dekat lepas subuh bergerak dataran Selangor, Shalam. Lepas tu pergi terus sampai ke Perlis, patah balik masuk Gerik, pergi Pantai Timur. Pergi Pantai Timur, pergi Johor, patah balik. Saya naik kereta pun belum tentu boleh buat Kak. Itu masa tu, ni pengalaman kan.
Jiwa muda masa tu umur berapa 20 awal 20-an lah. 20 sebelum saya berlakon. Sebab tu cerita tu Bujang saya lagi. dia kan. Bawa masa tu diorang cakap jangan bawa motor ringan, bawa motor berat. Kata tak ada motor berat. Betul, ada seorang brother ni kata tak payah pakai motor abang. Dia tolong servis kan. Tak sebab dia ada 3 biji motor sebab dia dengan wife dia. Dia wife dia ada motor. So pinjam lah. Join sekali tapi isteri tak join masa tu. Lepas tu masa pergi kita 10 peserta untuk Malaysia Book of Record. 3 perempuan, 7 lelaki. 10 Dina dalam kepala. Dina bayangkan macam 20 orang tau. Tak, 10 orang. 10 orang, 5 marshal, 5 polis trafik. Lepas tu masa berlepas tu adalah yang motor rosak lah. Memang kita kena tinggalkan lah. Tak boleh. So yang berjaya sampai 7 orang, 6 lelaki, 1 perempuan seorang. Polis trafik masa tu pun ada motor breakdown juga. So polis trafik 3 orang, marshal 3 orang. Marshal 3 orang, polis trafik 3 orang sampai. Masih ingat lagi. Masa tu kita tak boleh berhenti tau. Berhenti isi minyak saja. Makan minum semua di atas motor. Masa isi minyak tu, masa tu lah keluar coklat. Selit-selit. Kita bawa bag yang ada tiup untuk minum tu. So kita berpandu fokus tu lah. Mana ada masa nak minum. Yelah, betul lah. Memang kita non-stop berhenti dekat poin-poin yang disediakan untuk isi minyak saja. Kita jalan. Daripada kalau Aika ingat lah, daripada pukul berapa sampai pukul berapa? Daripada pukul 6.30 pagi. Kita dah gerak. Kita sampai sini ni nak sambut tahun baru. Malam tahun baru. Nak sambut tahun baru. Memang untuk tahun baru lah. Betul, masa tahun baru sampai sini tengah malam. Happy New Year. Happy New Year. That's why kena kejar masa tu. Ya, kejar masa tu. Memang dan satu kereta Malaysia Book of Record lah follow. Yelah. Uish, 18 jam jadi 6 sampai 12 malam. Macam Dina buat juga Malaysia Book of Record dulu. Keliling semenanjung Malaysia. Betul. Tapi naik kereta 3 hari. 2 hari lah, 40 jam je. 3 hari 40 jam. Dia bukan dia jugalah, tapi naik kereta 2 hari. Saya tak, again, naik kereta saya tak drive. Lagi senang. Makan semua dalam gaya kereta. rumah orang makan-makan kan. Aku punya rekod kau yang ingat. Terror lah Kak. Yang tu salute lah. Pasal akak finishing line akak seorang je perempuan. Suara yang 2 orang tu bukan je sebab motor rosak. Yelah, dia ada sebab-sebab. Motor rosak tak boleh nak ingat lagi Kak kawan-kawan yang ride sekali tu masa tu. Ada Kevin tak lagi tak ada. Dah lama dah Kak CD dia saya simpan tapi nak kena cari CD. Dia bagi CD kan masa perjalanan tu. Ada shot-shot dia lah. Dia lah shot-shot dia orang kan. Masa tu Menti Selangor Hitoyo. Menti Besar Selangor. Dia yang lepaskan masa tu. So kita selamat sampai dengan alhamdulillah lah. Dahsyat. Kalau akak ingat lah perjalanan tu, akak ada tak macam tempat-tempat yang akak rasa macam ya Allah, ni Malaysia ke? Tak terfikir pun. Cuma perjalanan yang agak kental masa start masuk Greek tu. Itu perjalanan dia nak lalu highway dia punya highway Bukit Bukau Lurah semua tu. Yalah, ya betul. Allah. Kan? Dan kita kena ingat ni 2001 bukan highway cantik ni sekarang So masa tu tak tahulah apa saya fikir. Masa tu memang tak ada perasaan takut. Saya cakap macam saya tak kenapa aku tak ada perasaan takut masa tu. Sebab sekarang bawa motor tak sama macam perasaan dulu. Faham. Macam sekarang ni macam otak ni macam dah berkembang, dah berhubung kan. Macam dulu macam tak kisah. Macam okey je. Sampai bila nak selekor tu kan, sampai dah terpecik lah api kan. Aku dah main corner ni kan. Dulu sekarang fikir kan, kita macam Astaghfirullahalazim, Lisdawati, kenapa lah kau dulu macam tu. Kenapa lah kau Lisdawati macam ni. Masa tu tak fikir benda tu. Tak fikir pun, tak takut pun. Jadi tak fikirlah benda tu yang 20 tahun lepas ni aku akan fikir benda apa benda yang aku fikir masa tu. Dahsyat lah Kak. Faham tak? Tapi benda tu saya simpan sendiri je lah. Naik flight je lah Kak lain kali. Terbuka pula kat sini kan. Tak, saya mesti akan mengesan juga. Saya akan menyiasatnya. Mesti ada somethingnya yang buatkan dia jatuh cinta dengan motor ni. So itu antara pencapaian yang terhebat lah dalam hidup. Memang Kak hebat. Memang luar biasa. Okay lah. Saya nak buat balik macam tak tahulah. Tapi kalau ada orang offer nak juga. Serius lah Kak, akak sanggup buat lagi sekali. Naikkan 20 jam Tapi dia mesti ada sebab. Masa tu of course saya fokus macam bila lagi nama nak masuk Malaysia World Record. Masa tu dia mesti ada
dia mesti ada point apa? Something lah untuk trigger. Something kan. Tiba kata, okay Liz, aku nak cabang kau ni, aku nak bagi kau ni reward dia. Kalau best mestilah nak buat kan. Kalau pergi saja je tak apalah. Tak ada maknanya. Lambat lagi. Tak apalah, saya susun batu-bata buat rumah lebih bagus. Kan ada reward dia kan di rumah. Ada rumah macam tu lah. Ni berkebun kat rumah ni. Akak berkebun kat rumah? Cili, tanam ulam-ulam, tanam pokok bunga kan. Tiba daripada batang, sebab tak pernah menanam. Sebelum ni tak ada rumah teres tengah. Bila pindah rumah sekarang kat Melawati, pindah tanah. So jiwa dah pergi ke tanam-tanaman. Lah, yang antaranya ada cili. Semua dah makan dah hasil tanaman sendiri. Dah makan hasil dia. Alhamdulillah. Kan. Sekarang ada nenas. Nak tunggu nenas tu membesar. Kan? Pisang dah ada, pisang. Pisang dah buat caca goreng. Bubur. Bubur pisang kan? Pegat pisang. Pegat pisang. Dah buat dah. Daripada hasil tanah tu. Tak payah pergi kedai dah kak Tak payah kedai. Petik je. Ya. Bestnya. Okey, sekarang kita projek terbaru Lizawati ialah layang-layang perkahwinan. Hari tu kak kita dah borak dengan Abang Arash sebagai apa? Hasbullah. Jahat sangat tu. Kan? Kalau ikutkan hati, I jadi pembunuh bersiri untuk dia. Kalau ikutkan hati karakter tu. Okey, karakter kakak. Okey. Saya karakter kepada Mak Herwin. Herwin Saida, watak dipegang oleh Izani. Saya pegang watak Siti. Jadi Siti ni dipotretkan sebagai seorang mak yang cuba untuk melihat kebahagiaan anak dan cuba nak menjaga hati anak tu. Dia lebih kepada macam anak tu kalau boleh tak nak cerita masalah daripada mak dia. Pasal Siti ni kategori dia family broken jugalah sebab dia pernah berpisangan suami, membesarkan anak seorang-seorang. Jadi mengandaikan anak ni bahagia. Tapi bila ada masalah tu macam dia terpaksa pendam kan hati nak cerita pada siapa, tak boleh semua kan. Jadi Saida ni dilihat sebagai seorang tulang belakang Saida. Yang akan mendengar masalah dia, yang akan memberi sokongan, yang akan support apa saja anak dia, penasihat tegar untuk Saida. Okey. Dan sekarang ni kita di episod yang ke 20 something. Dah kan? Dah ke? Dah kot. Hari ni hari Selasa. Semalam. Tak ada orang tu. Tak apa. Nanti kita tanya lagi sekali. Lebih kurang lah. Tapi benda ni tengah berjalan lah. Dan cerita ni sendiri pun kak belum habis lagi 100% syuting. Syuting belum habis. Kita terkejar-kejar ni. Ni baru semalam ni. Semalam scene saya masuk hospital tergesa-gesa ni. Lepas tu dengan mood nak bagi saya dah nangis, dengan hati nangis semua. Nangis je watak I ni. Penat tau. Cubalah bagi watak mak tiri ke kan. Watak I pula jadi kan. Mak betua yang pembunuh bersiri. Yang lain sikit tak payah nangis lah kak. Ya kan. Menangis pun atas faktor-faktor tertentu. Faham. Apa ni, tapi masa hari tu dengan Abang Arash, kita ada tanya kesukaran untuk nak interpret skrip tu. Sebab penulis skrip adalah dari Indonesia. Ya, betul. Daripada Seberang. Ini adalah satu adaptasi drama daripada Indonesia kan. Macam mana? Untuk kakak ada kesukaran tak? Untuk saya tak ada sebab saya mungkin faham cerita tu kan. Cerita Indonesia saya memang suka layan. So boleh terima lah. Yang versi tu versi tak tengok. Tapi filem-filem dia sebelum ni saya tengok dan saya boleh faham. Jadi kalau diorang nak ke sini pun saya boleh faham dia punya. Sebab walaupun bahasa dia macam tu, sebab saya ada terkait sana kan. So saya faham lah. Untuk nenek, makcik-makcik semua sana. Kan. Nanti tolonglah abang kita tu Abang Arash dia struggle. Nanti tak boleh. Kita tak boleh bagi abang kita yang handsome tu struggle. Tak boleh. Dia tak apa-apa faham. Tapi saya kena faham lah. Yelah. Sebab lah itu kerjanya. Sebab kalau daripada skrip pertama bila saya baca, saya boleh tangkap dah. Boleh faham. Sebab Abang Arash mungkin dia terbawa-bawa watak Melayu tu. Kan keluarga Melayu tu. Sebenarnya keluarga ni dipotretkan keluarga moden. Betul. Yang kaya, kaya moden yang dah tak ada Islamik dah. Sebenarnya. Dia liberal sikit. Saya liberal sikit. Jadi kalau Abang Arash faham maksud tu, dia boleh ikut. Sebab Abang Arash masih membawa watak
Melayu Islam yang sebenar. Dia tak boleh masuk. Sebenarnya kena buang benda tu. Sebab dalam cerita ni pasal dia dah tak ada hati perasaan dah. Sebab tu dia boleh kata kau pergi bunuh dia. Kau pergi buat ni, kau pergi. Sebab tu dia berkelumar. Sebab modern, jangan cakap kat Indonesia, kat Malaysia pun ada. Betul. So itulah kita portraykan keluarga moden. Keluarga moden tu memang ada, memang wujud. Yang liberal ni. Okay, Kak. Layang-layang perkahwinan lah. Untuk mereka yang mungkin belum sempat menyaksikan, kita boleh tengok ulangan lah dekat Astro Go. Tapi yang nak ikuti ni, Kak, dia start hari apa, Kak? Isnin sampai Khamis kan? Isnin sampai Khamis setiap 10 malam. Betul. Dekat Astoria ya. Macam biasalah. Kak, sikit lah, Kak. Apa dia? Lepas ni apa jadi lagi, Kak? Ke tak nak? Kau nak cerita, kau nak minta spoiler. Menyiasat. Tak sabar nak tunggu. Dia lagi you tunggu, menanti, lagi tunggu, lagi you resah, gelisah. Jangan sampai tak boleh tidur dulu. Besok aku bertenaga tengok. Faham. Ataupun kalau anda ada masalah resah gelisah dan macam tu, kita tunggu beberapa episod, lepas tu kita tengok sekali. Boleh je dekat Astro Go kan. So jangan stres. Jangan stres tengok macam ni. Layan kan. Penyondol memang ada di mana-mana. Kan. Sekarang ni jangan risau. Kadang-kadang kita duk risau kan, suami kena sondol, isteri pun kena sondol juga. Jangan. Saya nak call, Kak. Dia risau. Dia dah risau. Hidup single ni best. So berhati-hati je lah. Betul. Bahagia tu kalau boleh simpan sikit. Kan. Bahagia tu simpan sikit. Ramai yang sikit hati sebenarnya. Betul. Kadang orang geram benda tu. Okey, Kak. Jadi itu antara projek yang terbaru lah. Lepas ni mungkin yang ke depan, Kak, ada yang baru-baru lagi ke? Dengar-dengarnya meniaga, Kak, sekarang. Bukan meniaga. Itu sampingan. Selit-selit lah. Kalau projek bagi hari-hari syuting, best juga kan. Roger tak ada. Akan nak director siapa? Saya tolong promote kan. Tak kisah. Janji sentiasa ada. Sentiasa ada. Okay, calling. Janganlah watak yang sama je. Dia boleh buat banyak-banyak tau. Tak semestinya nangis kan? Jadi gila-gila pun boleh. Dah tahu kan dia bawa motor. Bagi watak. Duduk-duduk KM Jerit tu. Watak lah. Bagilah watak duduk dalam hutan ke. Lain macam Kak ni. Dia minta jadi orang hutan kan? Dia minta jadi orang hutan. Baby takut. So sebenarnya boleh. Kita sebenarnya kita boleh create karakter tu. Yes. Memanglah saya ni bertuduh itu tak boleh. Tapi sebenarnya sebab kalau kita tengok cerita Iran kan, sangat kreatif Ya, betul. Watak-watak dia pun variasi juga. So macam boleh sebenarnya. Boleh lari daripada stereotip lah. Kan kita tengok orang tu macam bertutup letup sebenarnya dia pembunuh bersiri kan. Itu semua cover je. So banyak sebenarnya kisah. Kita kena, kadang-kadang kita kena portraykan kisah sebenar. Kan? Asyik nak portray kisah sebenar je, perempuan yang kan itu je yang bunuh-bunuh ambak tu je macam tu kan. Tak boleh kan. Kadang kita kena lari sikit kan. Baru ada twist pada karakter. Baru tak betul lah. Baru ada twist pada karakter tu. Dan ada warna yang berbeza tentang karakter. Senang cerita ni lah. Kontak je dekat Instagram Kak Lizda ke, ataupun yang ada nombor-nombor Kak Lizda tu, Roger je. Jangan risau. Kalau tak tahu karakter siapa ni boleh pegang karakter macam ni, she boleh. She hari ni Google boleh approve. She boleh apa-apa. Jangan ingat Hajah tak boleh buat benda-benda semua. Come on. Hajah ni she boleh buat anything. Kalau she boleh naik motor 11 jam 18 jam 11 negeri, she boleh buat anything. Tahu berapa tu 20 tahun lalu tu. Bahagia, Kak. Bersama anak anak suami, cucu, anak isteri pula. Salah. Sihat selalu, Kak. Itu, Kak. Amin. Terima kasih, Kak, untuk hari ni, Kak. Okeylah, kawan-kawan. Seronok berbual. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Bye-bye.